Nampak. Nampak. Okey. So macam itulah soalan tentang keseimbangan daya. Okey. Next ada lagi tak? Sekejap cuba cari. Ini keseimbangan daya ke? Okey, cuba tengok ini lah. Nombor 8 ni. Dia kata Encik Ali menunggang motosikal dengan had laju seragam. Okey, keyword dia had laju seragam. Kalau had laju seragam, mengalami apa ni? Dia akan mengalami? Keseimbangan daya. Ya, dia mengalami keseimbangan daya. Okey. So, dia mengalami keseimbangan daya. Kalau mengalami keseimbangan daya, maksudnya daya tujah ni dia akan sama dengan daya geseran. Okey, tapi dia kata selepas beberapa saat dia menambah had laju. Kalau dia menambah had laju, dia dah mengalami apa ni? Respon. Kalau dia dah menambah had Pecutan. laju, ya, dia mengalami pecutan. So dia dah mengalami pecutan. Okey. Bila dah mengalami pecutan, dia dah tak berlaku dah. Okey, tak berlaku dah keseimbangan daya. Maksudnya daya tujah ni dah tak sama dengan daya geseran. So kalau dia memecut, okey sekarang ni kamu rasa jawapannya apa? A, B, C, O, D. Respon. Kalau dia dah memecut. Apa jawapan dia? A, B, C, O, D. Kalau yang daya tujah sama dengan daya geseran ni, ini kalau keseimbangan daya kan. Tapi dia kata tadi selepas beberapa saat dia menambah had laju. Dia dah mengalami pecutan dah. Jadi jawapannya apa? A. A. Ya, jawapannya A. Daya tujah dia dah melebihi daya geseran. Sebab tu motor ni boleh memecut ke depan. Okey, macam itulah. Okey, soalan keseimbangan daya. Senang kan? So ni semua hukum Newton ketiga hukum Newton ketiga. Okey, ada lagi tak? Ke tak ada dah Sekejap kita tengok. Oh, tak ada dah. Sikit lah. Okey lah, tak ada dah. Okey. Mana ke tadi? Sekejap saya cek balik. Okey lah, tak apalah, tak ada. Okey, next kita pergi ni pula. Okey, yang ni. Keseimbangan daya ni. Okey, ni tengok baliklah kat handout kamu ni. Okey, so apa-apa objek yang ada berat, dia ada tindak balas. Okey, dia ada reaction. So macam itulah label dia. Sama juga dengan roket ni. Okey, kalau roket ni dia ada tindakan ataupun berat lah. So berat. So kat atas dia tindak balas. Okey. And then kalau sampan ni, sampan ni tindakan ni kat sini So tindak balas dia, tindakan ni kat sini, tindak balas dia kat sini pula. Ni dia buat apa dengan sampan ni? Cikgu pun tak sure dia buat sampan. Dia tarik sampan ni ke depan Dia tarik sampan ni ke depan, so air ni ke belakang kamu abaikanlah gambar ni. Tak sure lah tu gambar apa. Okey, so tengok ni contoh keadaan keseimbangan. So berat sama dengan tindak balas, okey, reaction. Lepas tu ni berat objek yang tergantung ni sama dengan T. T tu apa? Tadi cikgu sebut T tu apa? Tension. Tension. Nama dia tension. Tegang tali. Okey. Lepas tu kalau objek tu bergerak dengan had laju seragam, so daya yang ke depan ni, okey, daya tujah ni, tapi ni bukan kereta ni kotak. So kamu panggil je lah daya F. Daya ke depan ni sama dengan daya geseran ke belakang. Okey, kalau ni dia menolak sebatang pokok. Pegun je kan. Dia tolak ni. So ke depan F dia sama dengan ke belakang. Okey. F daya sama dengan ke belakang, reaction, tindak balas.
Yang ni samalah ni. Yang ni ke depan ni sama dengan ke belakang ni. Okey. Ataupun yang R ni sama dengan yang bawah ni. Ni apa benda ni? Sekejap silap. Ni dia nak kata komponen selari sama dengan daya geseran. So daya geseran ni sama dengan daya yang ke depan ni. Okey, macam itulah nak cakap. Okey, next kita belajar pula sistem tali pula. Okey, sistem tali. Dia kata satu objek berjisim 30 kg disokong oleh daya F dalam sistem takal ditunjukkan dalam rajah 2.68. Andaikan bahawa takal adalah licin dan jisim tali diabaikan. Cari daya F apabila objek tu bergerak ke atas dengan had laju malar. Okey, nama pun had laju malar. So, dia mengalami tak keseimbangan daya objek ni? Respon. Mengalami. Dia mengalami so dia berlaku keseimbangan daya. So kalau berlaku keseimbangan daya, yang bawah ni sama dengan yang atas ni. Yang bawah ni apa? Bawah tu weight, berat. So berapa berat dia ni? Respon. 300 Newton. 300 Newton berat dia 300 Newton sebab 30 kg. 1 kg bersamaan 10 Newton. So kalau 30 kg 300 Newton lah. Okey, tadi kan dia mengalami keseimbangan daya. So kalau bawah dia 300 Newton, atas dia pun berapa? Respon. 300 Newton. Ya, 300 Newton juga. So atas ni dia tak sebut tension dia sebut F. Maksudnya aku tak tahulah kenapa dia buat F. Maksudnya dia nak cari, dia nak suruh, maksudnya apa ni? F, daya ni tarik kotak ni ke atas Daya ni tarik, force ni tarik kotak ni ke atas dengan had laju malar. So keseimbangan daya bawah sama dengan atas. So daya dia macam ni, maksud daya dia macam ni lah, betul tak? So daya dia macam ni lah, so ni F jugalah. Okay, ni F jugalah daya. Daya ke atas ni. So ni daya ke atas ni. So kamu dapatlah cari daya ke atas ni, iaitu atas sama dengan bawah. Jadi atas dia adalah 300 Newton. So kamu dapatlah cari F, iaitu F sama dengan 300 Newton. Daya ke atas sama dengan bawah. Faham ke? Faham. Faham tak A ni, soalan A ni? Faham. Faham. Okey. So ingat tu je keseimbangan daya bawah sama dengan atas. So dia suruh cari atas ni F kan? F. So F dia 300 Newton lah sama dengan bawah. Okey, next. Next apa ni? Objek itu bergerak ke atas dengan pecutan 2 meter saat negatif 2. Kalau pecutan dia mengalami tak keseimbangan daya? Respon. Tak. Dia tak mengalami keseimbangan daya So kalau dia tak mengalami keseimbangan daya, daya bersih dia ataupun nama lain dia apa? Daya paduan kan. Daya bersih dia bukan kosong Newton bukan. Dia ada nilai dia. So nak cari nilai daya bersih ni pakai formula apa? Daya. Mestilah pakai F sama dengan apa? Respon. F sama dengan MA. So kalau dah masuk F sama dengan MA ni hukum Newton ke berapa pula ni? Kalau keseimbangan daya hukum Newton ketiga. Kalau F sama dengan MA Kedua. Ya, nama dia hukum Newton kedua Okey, so nak cari daya bersih. Kita kata pecutan dia 2. Okey, M jisim mass. Mass dia berapa? 30 kg. Darab dengan A 2. So dapat berapa ni? 60. Ya, dapat 60. So F kan force, daya. So boleh pakai unit dia apa? Unit dia. Unit dia Newton kan? N Newton. Okey, itu daya bersih Ni daya bersih. Yang kamu cari ni daya bersih. Kalau kamu takut confused, kamu buatlah F stroke. F stroke tu F stroke pula. Betul tak? F apostrophe
F apostrophe ni maksudnya daya bersih lah. Okay, kamu cari daya bersih dia. So ni F apostrophe ni 60 Newton. Okay, sekarang ni soalan dia bukan suruh cari daya bersih kan. Dia suruh cari daya F. Yang ni F ni yang ni Okay, jadi dia suruh cari yang ni daya yang ke atas ni Dia bukan suruh cari daya bersih atau apa. Okay, so sekarang bawah dia 300 Newton. Okay, so berapa yang F yang ke atas ni? Kalau daya bersih dia 60 Newton. Sekarang ni objek ni ke atas ke bawah ni sebenarnya? Respon. Ke atas. Dalam ni kan dia kata objek ni bergerak ke atas kan. Kalau dia bergerak ke atas, mestilah F yang atas ni lebih daripada 300 Newton, betul tak? Kan? Yang atas ni lebih. So kalau atas ni yang lebih, so atas lah yang tolak. Jadi atas dia ni tak tahu berapa, F tolak dengan 300 Newton akan dapat daya bersih dia sebanyak 60 Newton. So berapa F? Respon. 360. 60 tambah 300, 360 Newton. So F yang ke atas ni adalah 360 Newton, okay, ke atas. Okay, F yang atas ni lebih daripada yang bawah. Sebab tu dia boleh naik ke atas, naik ke atas. Tapi sebanyak berapa daya bersih dia? So cara ni adalah kamu tolak je, okay, 360 tolak 300, tu yang dapat 60 Newton ni daya bersih ni. Faham ke? Faham. Faham. Okey, nak dapat daya bersih ni macam mana pula? Pakailah formula F sama dengan MA, dapatlah daya bersih. Ni baru daya bersih. Soalan nak F yang ke atas ni. So F tolak yang bawah, dapat daya bersih. So nak cari F yang atas ni, inilah 360 Newton. Okey, next. Okey, macam ni pula. Suatu objek berjisim 5 kg digunakan untuk memencutkan satu troli. Kalau memencutkan, ada perkataan memencutkan ni. Dia pecutan. So berlaku tak keseimbangan daya? Respon. Tak. Dia tak berlaku. So dia tak berlaku keseimbangan daya. So kalau tak berlaku keseimbangan daya, daya bersih dia bukan 0 Newton Okey, tak berlaku. Maksudnya tak seimbang lah daya dia. Okey, dia kata nak memencutkan satu troli berjisim 3 kg di sepanjang sebuah meja. Daya geseran antara meja dengan troli adalah 10 Newton. Mana troli? Ni troli. Daya geseran 10 Newton. Andaikan bahawa takal adalah licin dan jisim tali diabaikan, cari daya paduan yang bertindak ke atas sistem itu. So daya paduan ni kamu tahu kan apa? Daya paduan tu adalah daya bersih. Okey. So sekarang ni kamu rasa troli ni bergerak ke mana? Bergerak ke kanan ke bergerak ke kiri? Respon. Kanan. Kenapa dia bergerak ke kanan? Sebab ada berat tu. Sebab ada berat. Sebab ada pemberat ni, pemberat 5 kg ni. Kan pemberat 5 kg ni lebih berat daripada troli ni, betul tak? So mestilah troli tu ke kanan Okey, bila troli ni ke kanan, daya geseran dia ke kiri. So daya geseran dia 10 Newton. Ni daya geseran, cikgu buat F kecil friction. Okay, F tu adalah friction, geseran. Okey. So sekarang ni kita nak dia tak berlaku keseimbangan daya. Okey, macam mana nak buat? Okey, caranya adalah kalau dia tak berlaku keseimbangan daya, maksudnya yang ke kanan ni tak samalah dengan yang kiri ni. Lepas tu yang pemberat ni pula, yang bawah ni tak samalah dengan yang atas ni. Sebab tak berlaku keseimbangan daya. Betul tak? Betul. Sebab tak sama kan, tak berlaku keseimbangan daya. Okey, so sekarang ni kita buat yang pemberat ni. Okey, pemberat ni Okey, kita buat yang pemberat 5 kg ni. So bawah dia, berat dia berapa? Berapa berat dia? B lah. English.
pakai English punya weight. So berapa berat dia? Kalau kotak ni 5 kg, pemberat ni 5 kg. 50 Newton. Okey, 50 Newton. Okey, lepas tu dia gantung pula dengan tali. Kan apa-apa gantung dengan tali dia ada apa? Dia ada Tegangan. dia Tension. tegangan iaitu tension. Okey, sekarang ni dia tak berlaku keseimbangan daya sebab dia memecut kan. Sistem ni apa? Dia memecut. So dia tak berlaku keseimbangan daya. Jadi W ni tak sama dengan T, okey? W tak sama dengan T. Tapi kat sini yang kamu tahu kalau dia memecut ke sini kan. Kalau troli ni memecut, kalau troli ni memecut ke sini, so dia memecut ke bawah lah, betul tak? So sekarang ni kamu rasa W ni kurang daripada T ke lebih daripada T? Lebih daripada T. Ya, W ni akan lebih daripada T. Sebab tu dia ke bawah ni, dia akan ke bawah. Okey, so kalau W lebih daripada T, so kamu nak cari daya bersih dia. So berapa daya bersih dia kan? Sebab daya bersih dia bukan 0 Newton ni sebab dia tak ada, dia tak seimbang. Daya dia tak seimbang atas bawah. So berapa daya bersih dia? Daya bersih dia kamu nak cari dengan formula. Okey, atas tolak bawah ke bawah tolak atas ni kalau dia gerak bawah? Bawah mana tadi? Kalau dia bergerak ke bawah, maksudnya bawah tolak atas ke atas tolak bawah? Respon. Tolak atas. Bawah tolak atas. Ya, bawah tolak atas. So W tolak T. Okey, W tolak T. Okey. So W kamu tahu 50 Newton. Tolak T tak tahu. Tak tahu kan berapa tension dia tak tahu. Okey. Lepas tu kan tadi cikgu kata daya bersih ni. Nak cari daya bersih pakai formula apa ni? Daya force. Kita pakai formula apa? F sama dengan apa? MA. MA kan? F sama dengan MA. So daya bersih tu, tapi nak bagi dia tak nak kamu tak nak confuse, kamu buatlah daya bersih tu buat ni F cross V. F cross V tu mewakili daya bersih. So cikgu buatlah F cross V. Macam tu. So F cross V ni sama dengan MA kan? Cikgu ni So MA lah. MA sama dengan 50 Newton tolak T. So MA. M tu jisim. Jisim pemberat ni. Berapa jisim pemberat ni? Respon. 5 kg. Tak nampak tu. Okey. Jisim pemberat ni 5 kg kan. So 5 kg. Lepas tu A kamu tak tahu kan berapa pecutan dia. Okey, A tak tahu. Okey, sama dengan 50 tolak T. So jadi apa ni? Jadilah 5A sama dengan 50 tolak T. Okey. Sekarang ni. Okey, ini persamaan satu tau. Ini persamaan satu. Dia ada main persamaan-persamaan pula. Okey. Sekarang ni kita buat yang persamaan kedua pula. Yang troli pula. Okey, tadi yang ni pemberat punya ni Ni pemberat punya persamaan. Okey, kita buat troli pula punya persamaan. Cikgu separatekan dia ni. Okey, kita buat yang ni pula. Troli. So kalau troli pula, tadi dia tak berlaku keseimbangan daya kan. Dia akan bergerak ke kanan. Okey. So siapa lebih besar? Kanan ke kiri? Respon. Kanan. Kanan lebih besar kan? Kanan lebih besar daripada kiri. Okey, so sekarang ni kanan dia ni inilah kanan dia, okey, yang tali ni. So kan cikgu kata apa-apa tali dia ada apa? Dia ada samalah dengan tadi ni. Ini tali dia, so dia ada tension. So tali yang ni dia ada apa ni? Dia ada Daya tegangan. dia ada daya tegangan kan, dia ada tension. So disebabkan troli ni akan ke kanan, okay, dia akan follow pemberat ni ke kanan. So tension ni akan lebih besar daripada daya geseran ni. Okey, so kalau tension lebih besar daripada daya geseran, dia tak berlakulah keseimbangan daya Okey, so dia akan ada nilai daya bersih dia. So nak cari daya bersih dia, F, buatlah F positif kan. Supaya tak confuse. So daya bersih dia sama dengan
Okay, T tolak F ke F tolak T ni? Kalau troli ni ke kanan. Respon. Tolak F. T tolak F T tolak F. Tension tali ni yang tolak F sebab dia ke kanan kan. So tension lah yang besar daripada F ni. F tu friction gas air. Okay, so T tension tali tak tahu, tolak F. F tahu kan? Friction dia berapa? Friction dia 10 Newton. 10 Newton. Okay, 10 Newton. Lepas tu daya bersih dia, kan formula nak kira daya bersih F sama dengan MA kan. So MA lah ni. Okay. So tengok Jason Trolley, berapa Jason Trolley? 3 kg 3 kan? kg. 3 kg pecotan dia memang tak tahulah. A tak tahu. So sama dengan T tolak 10. So jadilah apa ni? Jadilah 3A sama dengan T tolak 10. Ni persamaan kedua. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Tali ni adalah tali yang sama Kalau tali yang sama, tension dia pun sama juga. Faham tak benda ni? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Respon faham ke? Kalau pakai tali yang sama, mestilah tension tali ni sama. Maksudnya tension tali kat sini, nilai dia sama dengan tension tali dia kat sini. Samalah. Faham tak? Faham tak benda ni? Faham. Faham sebab tali yang sama, sepanjang tali tu dia punya nilai ketegangan dia adalah sama. So kalau tension yang sini sama dengan tension sini. Okay, tension yang bawah ni sama dengan tension yang atas ni sama. So bila sama nilai dia, cikgu buat yang ni persamaan satu ni. Tadi persamaan satu tu apa 5A sama dengan 50 tolak T kan. So cikgu jadikan cikgu buat 50 tolak T sama dengan 5A. So 50 tolak 5A sama dengan T. Okey. Ni persamaan tadi tu yang satu tu. Yang persamaan yang satu ni. Persamaan satu ni cikgu jadikan T tu sebagai apa? Sebagai apa nama dia? Sebagai tajuk tajuk. Okey, T. Okey, tu satu. Okey, tengok persamaan dua ni pula. Persamaan dua ni pun cikgu nak jadikan T tu sebagai ni juga. Sebagai apa nama dia? Tajuk Apa istilah matematik? Pun boleh ubah. Boleh ubah Okey. Ungkap Malah. Sebagai ungkap tak tahulah apa benda. Okey. Tapi nak cari T lah. Okey, nak cari T. Okey, T sama dengan 50 tolak 5A kan. Okey, lepas tu yang persamaan kedua ni pula. Okey, cikgu buat ni 3A T tolak 10 kan. So cikgu nak cari T tolak 10 sama dengan 3A. So T sama dengan 3A tambah 10. Ni cikgu buat T ni. Okey, ni nombor 2. Okey, tadi yang nombor 1 tu ni cikgu buatlah T sama dengan 50 tolak 5A. Okey. So tadi kan cikgu kata tadi nilai kalau tali tu sama, so sepanjang tali tu tension dia sama. Bila tension dia sama, nilai tension ni bawah ni sama dengan nilai tension yang ni juga. Dua tension ni sama. So kalau dua-dua nilai ni sama, maksudnya yang ni sama dengan yang ni lah, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Betul. Okay, sekarang ni kita buat 3A tambah 10 sama dengan 50 tolak 5A. So nanti kamu boleh dapat cari A. Sebenarnya kamu cari pecutan lah. Okay, cari pecutan. Okay, dapat berapa pecutan? 5. Okay, ni pindah kan. Ni pindah berapa? Tambah 5A. Yang ni 50, ni pindah tolak 10. So 8A sama dengan 40. So A saja 40 bahagi 8 dapat 5. So pecutan dia 5 saat negatif 2. So dapatlah nilai pecutan. Okay. Dapatlah nilai pecutan. Mana nilai pecutan? Ni kamu dapat ni pecutan yang ni 5 meter saat negatif 2 ni. Okay, sekarang ni kamu nak cari
daya paduan ni baru nak jawab soalan A ni Daya paduan yang bertindak ke atas sistem itu. So daya paduan tu daya bersih. Pakai formula F, buatlah F apostrophe kan. Okay, F sama dengan MA. So kamu dah tahu dah pecutan sistem tu 5. Okay, M, jisim. Jisim nak ambil jisim apa ni? Kalau jisim sistem, ni sistem Kalau sistem, dia termasuk ni troli dengan pemberat ni. So berapa jisim dia? Respon. 8. Ya, 8 betul. So sistem ni termasuk ni termasuk 5 kg ni dengan 3 kg ni. So 8. So 8 kg pecutan dah kira dah tadi 5. So dapatlah daya bersih dia berapa? 8 dapat 5. Dapatlah 10. ya, dapatlah 40 Newton. So itulah daya bersih dia 40 Newton. Boleh? Boleh. So soalan macam ni sepatutnya dia kena buat cari pecutan dulu kan. Barulah dapat cari daya paduan ni. Dia salah position ni. Orang motor kalau balik ni soalan B tu adalah soalan A, yang ni adalah soalan B. Dia terbalik lah. Okay, next tegangan tali. Tegangan kan, tension. So kamu nak cari tension. Kamu dah tahu dah nilai pecutan A dengan daya bersih ni. So kamu nak cari tension pakai persamaan apa boleh buat ni? Oh, kita boleh cakap ni. Ada dua ni. Kamu nak yang mana ni? Nak bawah ke yang atas? Atas. Kamu nak yang atas. Kita boleh cari sebab kita dah ada A kan pecutan. So T sama dengan 3A tambah 10. So 3 tadi pecutan berapa? 5 5 tambah 10. So 15 tambah 10 dapatlah 15 tambah 10 25 Newton. So dapatlah ketegangan tali ni 25 Newton. Okay, mana tadi? So tali sistem tadi tu. Okay, sekejap so tali ni adalah 25 Newton. So kalau sini 25 Newton, yang ini pun 25 Newton juga. Sebab tadi kan cikgu kata tali yang sama, tension dia sama jugalah. Faham tak? Faham. Okay, kalau kamu ambil yang ni, persamaan yang ini pun, kalau kamu gantikan, cuba kamu gantikan. Dapat tak 25 Newton? Sama je, kamu akan dapat juga So T sama dengan 50 tolak 5A. So 50 tolak 5, A dia 5. 50 tolak 25, dapatlah 25 Newton kan tension. Tension unit dia Newton sama juga 25 Newton. So nak pakai yang atas boleh, bawah pun boleh. So tali yang sama, tension dia pun sama. So kamu tengoklah pemberat ni, berat dia 50 Newton. Lebih daripada tension tali 25 Newton. Sebab tu dia ke bawah. Faham? Faham tak? Faham. Yang troli pula. Okay, tengok troli ni pula. Lagi 10 minit. Okay, yang troli ni tali dia 25 Newton. Geseran dia 10 Newton. Sebab tu lah troli tu ke kanan. Kan? So dia tak mengalami keseimbangan daya lah. So sistem ni memang tak mengalami keseimbangan daya Sebab tu dia kata sini dia memecut. Okay, nampak tak benda ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so kalau boleh kita try buat soalan inilah. Lagi 10 minit Tak apa, hari ni kita buat takal tali je Okay, so ni takal. Lepas tu kat sini cikgu buat cikgu buat pemberat lah. Pemberat dia 3.5 kg. Okay, lepas tu dia nak 35 kg. Lepas tu ni pula 1.5 kg. Okay, kamu rasa takal ni bergerak ke mana ni? Bergerak ke kanan ke bergerak ke kiri? Respon. Kanan. Ke kiri. Ke kiri. Kenapa kamu kata Kanan. ke kiri? Kanan. Memanjang Kanan. kamu ni soalan ni kena fikir logik sikit.
So kalau fikir logik, mana lagi berat? Mana lagi besar jisim dia? 3.5 kg kan lagi besar daripada 1.5. So 3.5 kg ni yang akan bawa yang 1.5 ni. So sebenarnya dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak ke kanan. Faham tak benda ni? Boleh? Okay, so bila dia bergerak ke kanan, soalan cikgu, dia memecut tau, dia memecut. Dia memecut. So dia mengalami pecutan. Sistem ni mengalami pecutan. So kalau mengalami pecutan, berlaku tak keseimbangan daya? Tak berlaku. Tak berlaku kan? Tak berlaku. Tak berlaku keseimbangan daya. So yang bawah ni tak seimbang dengan yang atas ni. Okay, yang bawah ni pun tak seimbang dengan atas ni. Dia tak seimbang lah. Okay, so yang ini berapa ni? Yang kat bawah ni berapa nilai dia? Respon. Ni yang kotak 3.5 kg ni kan. Dia ada bawah dia, berat dia. Berapa berat dia? 35. 35. Okey, berat dia adalah 35 Newton. 35 Newton. So yang atas ni apa ni? Ni daya apa ni? Kalau ada tali ni. Respon. Tegangan tali. Ya, ketegangan tali, tension tension. Okey. Lepas tu cikgu nak kamu, okey soalan dia, cari nilai pecutan. Sama je macam tadi, cari nilai pecutan. Dah cari nilai pecutan, lepas tu cari nilai tension. Apa? Tension. Tension lah iaitu ketegangan tali. Cuba buat dalam masa 5 minit ni. Sepatutnya kita masuk soalan lain pula ya. Tapi cikgu malas pula nak masuk yang ni. Mana ke? Patutnya lepas sistem takal ni, kita akan masuk yang ni pula. Yang keseimbangan 3 daya ni. Tapi dia macam banyak lah keseimbangan daya tu. Mana ke? Ya Allah. Yang ada gantung-gantung. Yang ni ni keseimbangan daya. Tapi banyak lah nak ajar yang ni. So tak payah lain tu tu next week je lah. Kamu buat yang ni. Dah, cuba kira. Apa ni? Okay, so benda ni kita cari pecutan dulu kan. So dia tak seimbang, bawah dengan atas ni tak seimbang. Bila tak seimbang dia ada daya bersih dia. So F lah daya bersih dia. Okay, sekarang ni apa tolak apa? Respon. Oh, tengah buat W tolak T ke T tolak W ni? W tolak T. W tolak T. W tolak T. Sebabnya sistem ni dia ke kanan kan? Dia ke kanan. So yang bawah ni lebih besar daripada yang atas ni, okay? Bawah ni lebih besar, so dia akan ke bawah lah. Okay, dia ke kanan kan, dia ke bawah. So bawah lebih besar daripada atas. Okay, so W dia 35 tolak T. Tak tahu, okay. Ni daya bersih ni formula dia apa? F sama dengan MA kan? Okay. So M dia 3.5 kg. A nak cari tak tahu. Ni 35 tolak T. So 3.5 A sama dengan 35 tolak T. Ni. Ini baru yang belah sini yang apa tu? Yang 3.5 kg punya pemberat ni. Okey, yang 1.5 kg ni pula. Ni persamaan yang kedua ni. So yang kedua ni kan apa-apa objek ni mesti ada berat dia. Okey, berapa berat ni? Respon. 15. Okey, 15 Newton. So yang atas ni dia ada tali, so namanya tension. Okey, kalau lah dia bergerak macam ni kan. Memang sistem ni bergerak ke kanan kan, betul tak? Dia gerak macam ni lah gerak dia. So siapa lebih menang? T ke 15 Newton? Siapa lebih besar? T ke ataupun 15 Newton ni? T lebih besar T lebih besar. So dia T lebih besar. So nak cari daya bersih dia adalah T
T lebih besar kan. So T lah yang akan tolak. T yang akan tolak bawah ni. Okay. T ni yang akan tolak yang bawah ni. So T tolak bawah 15. Okay. Faham ke ni? Faham. Okay. So nak cari daya bersih MA kan. Okay. MA sama dengan T tolak 15. So M dia 1.5 kg. Lepas tu A T tolak 15. So jadilah 1.5A sama dengan T tolak 15. Ni persamaan yang kedua ni. Okey, tadi cikgu kata tali yang sama, tension dia adalah apa? Tali yang sama, tension tali tu mestilah Sama. tak sama, betul tak? Okey. So kita berjadikan T tu sebagai ungkapan nama dia. T tu sebagai ungkapan. Okey. So kamu buatlah maksudnya macam ni kan. T tolak 15 sama dengan 1.5A. So T sama dengan 1.5A tambah 15. Okey. Ni yang apa tadi? Ni yang mana ke? Ni 1 Ni 2. Okey ni yang 2 lah. Okey yang 1 tu pula sama yang 1 ni 3.5A sama dengan 35 tolak T. 35 tolak T sama dengan 3.5A. So 35 tolak 3.5A sama dengan T. T sama dengan 35 tolak 3.5A. Ni persamaan nombor 1 ni. Cikgu jadikan T tu sebagai ungkapan. Okey, so kamu dah tahu dah tension ni sama kan? Tension ni sama. So kalau sama nilai yang ni samalah. Okey dah cari dah. Apa nilai ni? Nilai A. 21 Newton. Nilai A. 44. 4. Okey, so 1.5A tambah 15 sama dengan 35 tolak 3.5A. So 1.5A tambah 3.5A sama dengan 35 tolak 15. Lagi berapa minit Ada 1 minit 1.5 tambah 3.5 5A sama dengan 35 tolak 15 20. So A sama dengan 20 bagi 5 dapat berapa? 4. Ya 4. So 4 meter saat negatif 2. Bila dapat A, boleh tak nak kira tension tali? Boleh. Tension tali sama je kan? So nak ambil yang mana? Ni atas ke bawah? Atas. Ambil yang atas. So T sama dengan 1.5A tambah 15. So 1.5A 4 tambah 15. Berapa? 21. Okey, 21 Newton. So dapatlah tension tali 21 Newton. Dah less than 1 minit dah pun. Okey. So tali yang sama 21 Newton lah nilai dia. Boleh? Faham tak? Boleh. So tali ni 21 Newton, yang ni pun 21 Newton juga, tali yang sama. Okey, itu saja. Dah habis kelas dah. Dah less than 1 minit dah. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih Tata.